Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak tahun 4. Pada hari Selasa kita akan belajar mata pelajaran Sirah dan topik pada hari ini masih topik yang sama, iaitu jihad Rasulullah dan para sahabat. Sebelum ni Ustazah dah kongsikan erti jihad dan juga bahagian jihad kan ada dua kan, jihad kecil dan jihad besar. Jadi pada hari ini ayuh sama-sama kita selami apakah lagi isi ataupun intipati yang dapat kita pelajari dalam tajuk jihad Rasulullah dan para sahabat. Anak-anak nak tahu tak, pada peringkat permulaan Islam, adanya Islam kan, turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad supaya berdakwah secara sir, secara rahsia, secara sulit. Orang putih kata secret, kan. Jadi kenapa kena berdakwah secara sulit, Ustazah? Benda baik kan? Allah buat macam tu sebab ada sebab dia. Masa tu Islam tidak dikenali lagi. Kalau tiba-tiba Rasulullah nak bawa ajaran baru kepada masyarakat Arab masa tu, mereka tentu menolak kan. Tak nak agama lain sebab mereka dah terbiasa, dah terikat dengan adat budaya dan agama mereka yang dibawa oleh nenek moyang mereka sendiri kan, macam sembah berhala lah, minum arak lah kan. Jadi sebab tu Allah perintahkan untuk berdakwah secara rahsia dulu, supaya sikit demi sedikit Islam tu tersebar, akhir lama-lama jadi ramai kan, dari sikit jadi bukit orang kata. Jadi pada mulanya Rasulullah berdakwah kepada anggota keluarga yang terdekat terlebih dahulu kan. Seperti yang awak tengok gambar dekat slide ni, antara orang pertama masuk Islam sudah tentu isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah yang bernama Sayyidatina Siti Khadijah kan. Merupakan perempuan wanita pertama yang memeluk Islam. Ingat, isteri Rasulullah yang bernama Siti Khadijah. Dan seterusnya, kanak-kanak pertama yang memeluk Islam ialah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni ialah sepupu Rasulullah, kan. Tapi masa tu Sayyidina Ali tu masih kanak-kanak kan. Dan bila Sayyidina Ali ni dah besar, dah dewasa, akhirnya Sayyidina Ali ni menjadi cuba teka, menjadi menantu Rasulullah. Sebab Sayyidina Ali ni telah berkahwin dengan anak Rasulullah yang bernama Fatimah. Okey. Ingat, yang pertama Siti Khadijah kan, isteri Rasulullah. Dan kanak-kanak pertama memeluk Islam ialah Sayyidina Ali. Dan seterusnya hamba pertama memeluk Islam ialah Zaid bin Harithah. Dan seterusnya sahabat karib Rasulullah, yang selalu menemani Rasulullah ke mana sahaja Rasulullah pergi kan, yang selalu setia, selalu ada bersama Rasulullah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Saya suka dengar lagu ni kalau buka YouTube kan. Awak search, kalau awak semua nak dengar, awak semua macam waktu-waktu lapang, awak search dekat YouTube lagu Sayyidina Abu Bakar kan. Sedap sangat. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah. Macam tu lebih kurang lagu je. Okey. Seterusnya, selain daripada itu, Islam tersebar juga melalui sahabat-sahabat lain. Daripada ahli keluarga terdekat, lama-lama makin ramai kan, sikit demi sedikit. Antara sahabat yang membantu Rasulullah menyebarkan agama Islam, antaranya ialah Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan dan Talhah bin Abdullah. Ini antara nama sahabat-sahabat Rasulullah yang membantu Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Agama Islam telah tersebar dalam kalangan ahli keluarga Rasulullah. Lepas tu tersebar kepada para sahabat Rasulullah. Kumpul seramai 40 orang telah memeluk agama Islam semasa itu. Dan awak nak tahu tak, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam telah dijadikan sebagai pusat gerakan Islam pada masa itu. Dan Rasulullah berdakwah secara sir, secara rahsia, sulit. Selama 3 tahun. Kemudiannya Allah
telah turunkan wahyu untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi anak-anak kena ingat, Rasulullah berdakwah menyebarkan agama Islam secara rahsia selama berapa tahun? 3 tahun. Kena ingat sebab ini antara soalan hot question yang sering ditanya di dalam peperiksaan. Okey, jom kita kembali kepada topik kita pada hari ini ialah jihad. Jadi semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam berada di Mekah, masa awal-awal Rasulullah kena berdakwah secara rahsia, secara secara sulit tu, jihad tidak difardukan. Maksudnya jihad tu tak diwajibkan. Sebab masa tu umat Islam masih lemah. Kenapa masih lemah, Ustazah? Kerana tidak ramai kan. Umat Islam tak ramai masa tu. Islam kan didakwahkan, disebarkan secara sikit-sikit kan. Jadi kalau tiba-tiba masa tu kena perang, umat Islam lemah, akan ramai mati dan Islam pun tak sempat pun tersebar kepada lebih ramai orang lepas tu. Sebab tu masa tu jihad tidak difardukan, tidak diwajibkan. Sampailah satu ketika ni Allah kata umat Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Dan semasa di Madinah, Allah telah mengizinkan umat Islam dan Rasulullah untuk berjuang dan berperang. Tapi dengan tujuannya apa? Pertahankan diri dan juga pertahankan agama. Jadi perang ni bukannya suka-suka ya. Anak-anak tak boleh. Islam membenarkan berperang tu sebab apa? Jom kita tengok. Yang pertama kena sebab untuk mempertahankan akidah. Yang kedua untuk pertahankan diri. Dan yang ketiga untuk mempertahankan kalimah Allah. Bukan saja-saja nak pergi perang, bukan saja-saja nak serang orang, tapi tiga sebab ni, atas tiga sebab ni Islam, Allah membenarkan perang, membenarkan jihad. Okey, kita dah di hujung pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kita nak memahami apakah sebenar konsep jihad yang dapat kita pelajari. Yang pertama, satu-satunya konsep yang kita kena ingat adalah untuk mendidik dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan diri daripada kekejaman dan kezaliman. Itu konsep jihad dan Ustazah harap anak-anak semua dapat faham dan menghayati kisah sirah yang Ustazah telah ceritakan sebentar tadi dan juga yang minggu lepas Ustazah cerita. Okey, insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk tajuk perang. Perang pertama yang kita akan belajar ialah Perang Badar. Nantikan.